Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey tuan-tuan, jom kita sambung. Cepat-cepat sikit. Takut tak habis. Okey, perkataan yang pertama wa maknanya dan. Haraf apa tu? Haraf kalau ni dimulakan ayat istinaf. Apa perkataan selepas dia? Allazina maknanya orang-orang yang. Okey? Isim memulakan ayat mesti jadi mubtada. Tapi tak bagi depan pun buat dia mabni. Perkataan selepas dia wallazina amanu. Apa makna amanu? Fi'il madhi. Mereka telah beriman. Mereka telah beriman. Apa perkataan selepas dia? Wa. Makna apa? Dan. Semua dan tak ada terjemahan lain. Tak ada. Nanti saya tengok sekejap. Dan orang-orang yang beriman dan mereka. Tak ada terjemahan lain Oh. Okey. Saya punya phone Atof jugalah. Saya ingat hal tadi. Tak ada siapa sedangkan. Tak ada terjemah begitu. Okey. Wallazina amanu wa lam. Makna lam? Tidak. Yuhajiru. Fi'il apa ni? Dia fi'il madhi bunyi ha jara. Fi'il 4. Fi'il 4 fi'il madhi bunyi fa'ala. Mudhari'. Mudhari' macam mana? Yufa'ilu. Yuhajiru. Dia berhijrah. Huwa yuhajiru. Dia berhijrah. Kalau huma yuhajira. Kuning. Mudhari'. Cuba jalankan. Huwa yuhajiru. Huma yuhajirani hum. Yuhajiruna makna apa? Mereka berhijrah. Mana nun dia? Dibuang kerana lam. Dia jadi lam yuhajiru makna mereka tidak berhijrah. Mereka beriman dan mereka tidak berhijrah. Sepatutnya mereka beriman sedangkan dia tidak berhijrah. Sepatutnya orang beriman semua diarahkan hijrah ke Madinah. Tetapi ada di kalangan orang beriman yang tidak berhijrah ke Madinah. Kekal dalam negara Mekah masa itu. Walam yuhajiru. Apa perkataan selepas dia? Mana ma? Tidak. Malakum. Malakum. Tiada bagi kamu. Kamu tu siapa? Orang yang beriman. Orang beriman masa ni kat mana negeri dia? Madinah. Sebab dah berhijrah. Orang-orang muhajirin yang beriman telah berhijrah ke Madinah. Dan orang Ansar di Madinah. Jadi ada di kalangan orang beriman yang belum lagi berhijrah ke Madinah. Dia kekal di tanah air dia di Mekah. Malakum, maka tiadalah bagi kamu wahai orang beriman yang tinggal di negara Madinah, negara Islam Madinah. Apa perkataan selepasnya? Min. Mana min? Dari. Apa perkataan selepas dia? Walayati. Sebenarnya macam tu. Walayati. Mana walayah? Melindungi. Dia perlindungan, pertolongan.
maka tiada bagi kamu pertolongan. Mana tiada pertolongan bagi kamu, mana tak payah tolong. Ya, malakum min walayati him, menolong mereka. Mereka ni siapa? Orang beriman. Orang kafir memang dah tak payah tolong lah. Tapi orang beriman yang ada di Mekah, yang tidak mahu berhijrah ke Madinah disebab halangan, Allah kata malakum min walayatihim, tiadalah bagi kamu wahai orang beriman di Madinah menolong mereka. Tidak perlu menolong mereka, seperti mana disebut oleh tafsir, ya, laisa alaikum nusratuhum wa i'anatuhum. Makna tak payah bagi kamu orang beriman menolong dan membantu mereka. Wala tawarusa bainakum wa bainahum, dan masa tu tak boleh mewarisi. Kalau mati orang Madinah, tak payah mewarisi orang sana, orang Islam di Mekah. Ini hukum yang apalah yang telah dimansuhkan. Ini cerita dia. Masa tu ada orang Islam, dah ada negara. Mekah adalah negara kafir, tapi dalam negara kafir itu ada orang Islam masa tu. Sedangkan orang Islam semua diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Okey. Tiada bagi kamu menolong atau memberi pertolongan kepada mereka. Apa perkataan selepas dia? Ma lakum min walayatihim min, apa makna min? Lepas tu syai'in. Apa makna min syai'in? Tiada, ya, bagi kamu, ya, menolong mereka sikit pun. Kerana tidak perlu bagi apa-apa saja bantuan kepada mereka. Apa perkataan selepas dia? Hatta. Ni haraf apa ni? Haraf an, lan, izan, kai, li, hatta dan fa sababiyah. Diagram warna purple ataupun pink. Haraf tuan-tuan, nasab. Dia berfungsi menasabkan fi'il mudhari' yang selepasnya. Apa perkataan dia? Asalnya yuhajiru, yuhajiruna. Nun dia dibuang kerana ada haraf nasab ni. Maka haraf jazam yang ni haraf jazam. Bagaimana haraf jazam berfungsi pada fi'il mudhari' yang ada nun? Buang nun. Bagaimana haraf nasab berfungsi pada fi'il mudhari' yang ada nun? Sama ya. Dari segi nun dia dua-dua kena buang. Tetapi hatta ni masuk kumpulan haraf nasab. Sebab nasab ini kalau masuk dalam fi'il mudhari' bagi depan yaktubu, jadi apa? Hatta yaktuba, beza. Tetapi kalau yaktubu, lam masuk, lam yaktubu, jadi lam yaktub, mati. Sebab tu dia panggil jazam. Dia akan clear sekiranya bagi depan, akan bertukar mati kalau haraf jazam. Kalau bagi depan fi'il mudhari' akan bertukar baris atas kalau masuk haraf nasab. Tetapi kalau ada nun, dua-dua sama ya. Dua-dua buang nun, perkataan pun sama. Lam yuhajiru hatta yuhajiru. Sehinggalah, apa makna hum yuhajiruna? Mereka berhijrah. Mereka tu siapa? Orang yang tinggal kat Mekah, beriman tapi tak berhijrah. Maka tidak ada hak, ya, untuk memberi pertolongan kepada mereka sikit pun, sehinggalah mereka berhijrah ke Madinah. Sebab perintah masa tu ialah hijrah, ya, hatta yuhajiru. Habis belum ayat ni? Jim. Habis ya, sempurna ayat tu. Jadi tuan-tuan masih lagi tidak berjumpa. Dia punya apa? Tak jumpa apa? Dia punya khabar. Sebab tuan-tuan kata ni mubtada'. Mana khabar dia? Ya, kurung dia. Malakum min walayatihim. Ya. Orang-orang yang beriman tapi tak berhijrah,
ya, tiada bagi kamu untuk memberi pertolongan kepada kamu. Ya, tidak ada kewajipan untuk memberi pertolongan kepada mereka. Okey, semula cuba tuan-tuan terjemahkan. Wallazina, orang-orang yang amanu walam yuhajiru, dan tidak mereka berhijrah. Okey, koma malakum, kum, tiada bagi kamu, tiada hak bagi kamu, wahai orang beriman yang berada di Madinah, min walayatihim, dari memberi pertolongan kepada mereka, untuk memberi pertolongan pada mereka. Itu terjemahan Melayu lah. Okay, min syai'in, daripada sesuatu, hatta yuhajiru, sehinggalah mereka berhijrah, ila daril Islam, ke negara Islam. Okey. Tak apa. Yang ni saya padam. Boleh? Tak apalah, serabut nanti banyak sangat. Jadi yang saya tak tulis tadi, ini adalah khabar. Sebab kita bila jumpa mubtada mesti cari khabar. Panjang ni ayat ni. Ayat hati minggu lepas nak khatam. Hari ni pun tak tentu. Okey, seterusnya tuan-tuan, apa dia? Wa, haraf ataf. Sambung cerita tadi. Cerita siapa? Orang beriman tetapi mereka tidak berhijrah ke Madinah. Okey, wa, apa perkataan selepas dia? Sebenarnya perkataan dia in. Kenapa bagi bawah? Menyambungkan dua huruf yang mati. Apa huruf yang mati tu? Istansaru kum. Ini ada berapa perkataan? Istansaru, fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau huwa bunyi macam mana? Istansara. Ada perkataan ista ni mana meminta. Istansara, nasara makna menolong. Kalau istansara meminta pertolongan. Kalau azina makna apa? Memberi izin. Kalau istazana meminta izin. Sifir berapa ni? 11. Kalau ghafara makna apa? Ghafara memberi ampun. Kalau masukkan ista jadi apa? Macam mana bunyinya? Istaghfara. Dia telah minta ampun. Ya? Meminta pertolongan, meminta ampun, meminta izin, meminta ampun. Kalau istakbara tak boleh. Dia bukan minta sombong. Istakbara memang sombong. Okey. Kalau huwa istansara fi'il madhi, dia meminta pertolongan. Kalau huma istansara, hum istansaru. Ni dia. Istansaru sepatutnya ada alif. Mana alif dia? Diambil oleh dhamir yang muttasil ini. Ya? Okey, istansaru, ma makna istansaru? Mereka meminta pertolongan. Fi'il madhi sifir 11. Fa'ilnya hum. Hum tu siapa? Amanu walam yuhajiru. Orang beriman tetapi mereka tidak
berhijrah ke Madinah. Sekiranya mereka itu meminta pertolongan. Mana maf'ul bih dia? Kum. Ya, kum. Maf'ul bih. Dhamir muttasil dengan fi'il. Sekiranya mereka orang beriman di Mekah yang tak nak berhijrah lagi meminta pertolongan kepada kamu. Siapa kamu? Orang beriman di Madinah. Itu bukan orang Ansar dia, tapi di situ ada muhajirin dan ketua negara, iaitu Nabi. Ya, ini maknanya kalau mereka meminta pertolongan kepada kamu, iaitu kerajaan Madinah masa itu di bawah kepimpinan Nabi SAW. Jika mereka meminta pertolongan kepada kamu, ayat tu ayat apa namanya? Ayat syarat. Kerana ini adalah haraf syarat dan jazam, ya, tapi dia tak berfungsi lah. Fi'il madhi dia tak boleh kacau. Fi'il madhi apa hukumnya? Mabni. Jika mereka meminta pertolongan kepada kamu, wahai orang beriman di Madinah, wahai Rasulullah, apa perkataan selepas dia? Oh, belum tegan. Ya, ada lagi fiddini. Fiddini. Apa makna fiddin? Di dalam agama. Apa makna dalam agama? Dalam urusan agama. Maknanya apa? Untuk minta tolong supaya orang kafir tidak menyeksa, tidak menangkap, ya, mereka. Jadi macam mana? Apa nak buat? Ayat ni ayat tergantung. Fa, lepas tu fa ini haraf apa? Jawab. Kerana ini haraf syarat, dia adalah haraf jawab, pelengkap. Maka apa perkataan selepasnya? Alaikum. Apa makna alaikum? Ke atas kamu. Wajib ke atas kamu kerajaan Madinah. Wajib kepada kamu orang beriman di Madinah. Apa perkataan selepas dia? An-nasru. Ayat ni dimulakan dengan alaikum. Khabar apa ni? Haraf jar dan isim selepas dia. Dia ni akan jadi apa ni? Tak ingat? Dia akan jadi khabar yang didepankan, muqaddam. Maka kenapa dia bagi depan? Mubtada. Sebab dia subjek. Yang dikemudiankan dipanggil muakhar. Maka wajib ke atas kamu an-nasru, memberikan pertolongan. Fa'alaikumun nasru. Apa perkataan selepas dia? Illa. Apa makna illa? Kecuali. Apa perkataan selepasnya? Ala. Wajib ke atas kamu wahai orang beriman memberi pertolongan melainkan ke atas. Apa perkataan selepas dia? Ala min. Baris bawah kerana lepas haraf jar. Dia ditanwinkan kerana tak ada alif lam. Dia lagi satu, dia bukan mudhaf sebab dia tak nak bersandar. Dan yang ketiga, dia bukan MMS. Apa makna MMS? Mamnu' minas sarf. Kalau isim mamnu' minas sarf macam Fir'aun, Adam, Iblis, itu memang tak boleh ditanwinkan. Melainkan ke atas kau. Lepas tu bainakum. Apa makna baina? Di antara. Kum, kamu wahai orang beriman di Madinah, illa ala qaumin bainakum wa bainahum. Apa makna bainahum? Mereka. Ini orang Madinah, ya, iaitu kerajaan Madinah. Ini iaitu kaum tadi. Kalau ini bukan ni,
bukan orang Islam ni, maka wajib ke atas kamu memberi pertolongan kepada orang beriman di Mekah yang meminta bantuan dalam hal agama, melainkan ala qaumin, ke atas kaum, ya, sekiranya kaum tersebut bainakum, di antara kamu wahai orang Madinah, wa bainahum, di antara mereka kaum tersebut, ya. Apa perkataan dia? Misak. Apa makna misak? Perjanjian. Kecuali jika antara kamu dan antara mereka kaum tersebut ada perjanjian, maka tak boleh masuk campur. Sebab perjanjian di sini perjanjian perang. Bila ada perjanjian tak boleh perang, ya. Jadi maknanya selagi mana ada perjanjian tu, Allah kata jangan dulu, sebab kita kena hormati perjanjian. Misak. Boleh tuan-tuan? Sekiranya yang orang Islam di Mekah meminta pertolongan dalam masalah agama, wajib tolong tak? Tolong. Kalau perlu hantar tentera, hantar. Sekiranya kaum tu tak ada perjanjian. Kalau kaum itu ada perjanjian, hormat dulu perjanjian. Kalau apa yang boleh buat, buatlah rundingan atau seumpamanya. Okey. Kerana orang Islam menghormati perjanjian. Okey. Li'anna al-misaq la budda min ihtiramihi wa ri'ayatihi. Kerana perjanjian tu wajib dihormati dan dipelihara. Okey. Jadi maknanya, kalau orang Islam minta bantuan, sedangkan orang yang menyeksa atau menangkap mereka itu adalah kaum kafir yang ada perjanjian dengan negara Madinah, maka itu tak boleh tolong lagi. Itu kerana ada misak di sini. Kalau nak tolong juga, nak serang juga, pergi jumpa dulu, batalkan perjanjian, lepas tu perang. Kena satu-satu. Nak berperang juga, bagi tahu, kita putuskan boleh tak? Pakat-pakat putus, lepas tu pakat-pakat perang. Selagi mana ada perjanjian tu, maka Islam ini Islam menghormati perjanjian. Masa ini Allah suruh menghormati perjanjian. Kalau mereka condong pada perdamaian, maka cenderunglah pada perdamaian. Kenapa? Kerana orang Islam masa itu ada kuasa. Ketika mana Islam berkuasa dan mempunyai kekuatan, orang kafir akan hormat orang Islam. Tapi kalau orang Islam tak ada kuasa dan tak ada kekuatan, tak akan hormat. Dia apa yang dia pedulikan? Berdosa? Apa dosa? Akhirat? Tak ada akhirat. Yang dia paling penting bagi dia, ni kuat tak kuat. Kalau kita langgar perjanjian ni, apa jadi? Dia orang akan serang. Itu yang dia takut. Sebab orang Islam tu kuat. Kalau tak kuat, jadi macam resolusi PBB. Ada berapa beratus resolusi PBB, satu pun tak diapitkan kat Israel. Kan? Mana satu ada resolusi PBB yang Israel apitkan? Tuan-tuan tahu apit kan? Satu pun tidak dipedulikan oleh Israel. Kerana apa? Orang Islam tak kuat. Kalau dia langgar, apa yang orang Islam boleh buat? Ini cerita-cerita perjanjian bila orang Islam ada kekuasaan. Masa ni Darul Islam atau negara Islam di bawah kepimpinan Nabi SAW. Okey. Apa perkataan selepas dia? Wallahu. Istinaf Allahu. Kenapa bagi depan? Isim mulakan ayat mesti mubtada, mesti subjek. Mana khabarnya? Mestilah basirun. Allah itu adalah maha melihat. Okey? Apa perkataan selepas dia? Bi mana apa? Ma. Lepas tu ta'maluna. Apa makna ta'maluna? Kalau huwa ya'malu,
Cuba jalankan. Huma ya'malani. Hum ya'maluna. Mereka malu. Bukan malu. Mereka amalkan. Okey. Alhamdulillah tak tidur lagi. Hiya bukan tak malu. Hiya ta'malu, bukan tak malu. Saya dengar kakak sebut tak malu tadi. Makhraj dia di halqum, ya. Ta'malu, bukan tak malu. Tak malu jadi lain. Okey, hiya ta'malu, huma ta'malani, hunna mal na. Okey, anta ta'malu, antuma, antum ta'maluna. Ma makna ta'maluna? Kamu semua lakukan. Fi'il mudhari'. Fa'il dia siapa tadi? Antum tu siapa? Orang yang beriman. Okey? Maka di sini barulah khabarnya, iaitu basirun. Ma makna basirun? Maha melihat. Wallahu basirun. Cuba terjemah mubtada khabar. Allah adalah maha melihat. Bima ta'maluna, kamu lakukan. Okey. Okey, tadi yang cerita ada apa ni? Boleh mewariskan harta antara muhajirin dan ansar, hukum tu telah dimasukkan. Jadilah hukum harta pusaka seperti mana hukum faraid yang ada sekarang ni. Kena tengok ayat faraid ni dalam surah An-Nisa. Okey, kita masuk ayat yang ke 73. Okey. Perkataan yang pertama, wa dan alladzina, orang-orang yang, mesti jadi apa? Mubtada'. Apa perkataan selepas dia? Kafaru. Huwa kafara, dia telah kafir. Kalau hum kafaru, ma makna kafaru? Mereka telah kafir. Fa'il dia ialah dhamirnya tadi tu. Apa dia? Hum kembali pada alladhi, orang-orang yang mereka telah kufur kepada Allah. Lepas tu yang ni saya kurung ba'du tadi. Jadi apa ba'du? Sebahagian. Jadi apa? Dia jadi mubtada'. Okey. Dan dia adalah mudhaf. Sebab apa mudhaf? Sebab dia tak ada alif lam dan tanwin. Hum akan jadi mudhafun ilaih, ya. Dia berdua ni mudhafun ilaih. Tapi dia bagi depan mubtada'. Mana khabar? Awliya'u. Ini adalah khabar. Kalau ni mubtada', yang ni khabar. Apa perkataan selepas dia? Ba'din. Kenapa dia bagi bawah? Mudhafun ilaih, bermakna dia khabar dan dia juga adalah mudhaf. Dia berdua ni bersandar. Dia berdua ni mudhaf ilaih bersandar situ. Okey, di sini ayat mubtada' khabar lengkap tuan-tuan. Cuba terjemah ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka adalah penolong kepada sebahagian yang lain. Ya? Kalau orang beriman adalah penolong kepada
sebahagian yang lain. Bermakna orang beriman wajib tolong orang beriman. Maka orang kafir ini sebahagian mereka adalah penolong kepada sebahagian yang lain. Maka disimpulkan dalam tafsir, apa dia? Fala yunasiruhum mu'minun. Maka tak boleh orang beriman tolong mereka, iaitu orang kafir tersebut. Sebab dia bertolong-tolong antara sama-sama kafir. Maka orang beriman jangan tolong dia. Sebab dikata oleh Allah, walladzina amanu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman tu tolong menolong antara sesama mereka. Ya? Maka ada dia punya kesimpulan tu. Maka orang beriman tak boleh tolong orang kafir. Sebab dia orang dah bertolong menolong antara satu sama lain untuk penjatuh orang beriman. Okey. Ayat ni sempurna tak? Sempurna. Tanda wakaf? Wakaf jim. Okey. Maknanya ada benda yang tidak disebut di dalam ayat ni, iaitu dia punya, bila Allah menyatakan bahawa orang kafir sebahagian mereka adalah penolong kepada sebahagian yang lain, maka disebut dalam tafsir fala, ya, dia kata maka la yunasiru, tidak boleh yunasiru, memberi pertolongan, hum, kepada mereka, ya. Orang kafir itu mukminun. Apa makna mukminun? Orang beriman. Ni fa'il. Maka tidak boleh orang beriman itu memberi pertolongan kepada orang kafir. Ini yang tidak disebut dalam ayat ni, tetapi difaham oleh para ulama tafsir kenapa Allah memberikan statement begitu. Ya? Okey. Kalau kita faham yang ni, maka kita boleh faham ayat selepas dia. Saya masuk sini lah. Saya padam sini sikit. Ni wakaf apa tadi? Jim. Bukan wakaf jin. Jim. Boleh bezakan? Boleh. Alhamdulillah. Orang belajar tajwid. Jim dengan jim. Yasin. Yasin ke Yasim? Tasin min ke Tasim mim? Tasin min sekali. Tasin ke Tasin sim? Ya? Ta, dua harkat. Sin berapa harkat? 2, 6. Sin. Lepas tu nun mati bertemu dengan mim, jadi dengung, kena 2 harkat di tengah. Lepas tu mim 6. Jadi kita tak boleh baca sin. Betul tak? Sebab nun mati bertemu dengan mim, maka di sini kena sebut Tasim. Tu 2 harkat. Mim. Ya, itu 2, 6, 8 campur 2, 10, 16 harakat kesemuanya. Tetapi dia punya huruf dia begitu sajalah 3, tetapi dia menggabungkan huruf ta, sin dan mim. Okey, macam mana pergi sini pula? Oh, jim dengan jin. Okey tuan-tuan. Apa? Illa. Dia menggabungkan 2 perkataan. Bukan illa makna melainkan di situ.
Ini bukan makna kecuali. Dia menggabungkan dua perkataan yang telah diidghamkan. Apa makna idgham tadi? Memasukkan huruf yang pertama, apa dia? In, nun mati, dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, la. Jadi illa. Boleh? Apa makna in? Jika la tidak, maka in di sini haraf apa? Haraf syarat dan jazam. Apa perkataan selepas dia? Taf'alu. Asalnya taf'alu na. Taf'aluna, huwa yaf'alu, dia melakukan. Kalau taf'aluna, apa dhamir dia? Hum ke antum? Antum. Kalau hum, yaf'aluna kan? Taf'aluna antum. Ya? Apa makna taf'aluna? Antum? Kamu melakukan. Kamu melakukan. Okey. Nun dia mana? Dihazafkan, dibuang. Kenapa? Ada haraf jazam. Mana dia? Ni in ni. Siapa tak nampak in ni, dia tak nampak lah. Ya? Bukan illa makna melainkan, tetapi in dengan la. Jika kamu semua tidak melakukan. Fi'il mudhari', ini haraf jazam majzum. Apa tanda dia majzum? Buang nun. Fa'il dia siapa? Antum. Antum tu siapa? Al-mu'minun. Jika kamu, wahai orang beriman, tidak melakukan. Mana maf'ul bihnya? Hu. Hu ni apa? Maf'ul bih. Apa makna hu? Nya. Jika kamu tidak melakukannya. Nya tu saya nak tanya kakak tu. Dia ada dua statement Allah Ta'ala tadi. Orang beriman itu adalah penolong-penolong kepada orang beriman yang lain. Maka apa yang Allah suruh di situ? Orang beriman wajib tolong orang beriman. Okey. Statement kedua, Allah kata orang kafir itu sebahagian mereka adalah penolong kepada sebahagian yang lain. Jadi orang beriman jangan tolong orang kafir. Itu ada dua perintah Allah Ta'ala. Maknanya perintah pertama, mesti orang beriman tolong orang beriman. Perintah kedua, orang beriman tak boleh tolong orang kafir, kerana orang kafir itu berusaha untuk menjatuhkan agama. Jadi kalau kamu tidak melakukannya, nya itu ialah perintah Allah yang dua tadi, iaitu menolong. Perintah pertama, tolong orang beriman. Kedua, tak boleh tolong orang kafir. Okey. Ayat ni dah sempurna dalam. Maka ayat yang tak sempurna dipanggil ayat apa ni? Ayat syarat. Jika kamu, wahai orang beriman, tidak melakukannya, iaitu perintah Allah pada dua perkara ini, ya, tentang bab ini dia panggil bab ni bab wala. Wala ni bab memberi bantuan dan pertolongan, ya. Kalau in ni in dia berkuasa mematikan dua fi'il mudhari', ya. Contohnya in tahdur. Makna tahdur, jika engkau hadir. Al-faslah, kelas. Maka ini fi'il syarat, dia mematikan satu. Yang ini tafhamu akan jadi tafham, dua. Dia boleh matikan dua fi'il. Cuba terjemahkan in tahdur al-faslah.
Jika engkau hadir ke kelas tafham, macam mana nak jawab? Pasti, nescaya. Itu jawab tu nescaya kamu akan faham. Itu. In tahdur al-fasla tafham. Ya. In la tahdur la tafham. Jika kau tak hadir, pasti kau tak faham. Okey. Jadi maknanya kita nak tengok jawab dia, maknanya in berkuasa mematikan dua fi'il mudhari. Jika kamu wahai orang beriman tidak melakukan perintah Allah ni, tidak melakukannya, apa jawab dia? Takun. Tengok takun. Dia mati kan? Sebab ni fi'il jawab. Fi'il mudhari' jawab, ni fi'il mudhari' syarat. Asalnya macam mana ni? Takunu. Apa makna takunu? Anta takunu. Takun. Anta ke? Semula-semula ada dua dhamir bertindih. Anta dengan hiya kan? Semua orang jumpa kan? Cuba jalankan sekejap. Jumpa ke tak jumpa? Pastikan hiya dengan anta tu mesti bertindih. Okey, cuba tuan-tuan jalankan. Huwa yakunu. Di sini lebih diterjemahkan apa? Kalau huwa yakunu, ia adalah. Ia berada. Di sini lebih sesuai diterjemah ia berlaku. Ia berlaku. Huwa yakunu. Ia berada, ia berlaku, ia adalah, ia menjadi. Macam-macam terjemahan kana yakunu. Okey, cuba jalankan. Huwa yakunu. Huma yakunani. Hum yakununa. Hiya takunu. Huma hunna yakunna. Anta takunu. Sama anta pun takunu, hiya pun takunu. Bergantung kepada ayat. Engkau pasti berada. Engkau pasti berlaku kan? Ia pasti berlaku. Tengok ayat lah tuan-tuan. Seperti mana yang kita maklum, kalau kita punya formula nombor 13. Formula nombor warna apa tuan-tuan? Yang tak ada warna tu sebab tak dapat formula lagi. Formula warna biru muda. Formula nombor 13 mengatakan, betul ke 13? Saya pun tak ingat sangat. Ya, bila kita jumpa kana, maka pola ayat dia telah bertukar kepada, bila jumpa kana kena cari apa? Isim kana. Selepas tu kena cari khabar kana. Begitu. Jangan, sebab kana ni fi'il kan? Pola ayatnya bila jumpa fi'il cari fa'il dan lepas tu maf'ul bih. Tapi bila kana tak, pola dia berubah kepada kana. Lepas tu cari isim kana baris depan kana Allahu. Maka lepas tu cari khabar kana baris atas kana Allahu aliman. Pattern dia sama je. Kalau perkataan daraba Muhammadun aliyan, daraba fi'il, Muhammadun jadi fa'il, aliyan jadi maf'ul bih. Muhammad telah memukul Ali. Dia punya baris sama, tetapi dia tak sama sebenarnya. Sebab bila jumpa kana kena cari isim kana, kena cari khabar kana. Okey. Takun, mana isim kana? Bagi apa isim kana? Bagi depan mana dia? Fitnatun. Cuba terjemahkan tadi. Ini maknanya hiya lah. Apa makna hiya takun? Ia adalah, ia menjadi, ia berlaku.
Di sini ia berlaku. Tetapi mana isim kana? Fitnatun. Tak payah sebut ia dah. Fitnah pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku fitnatun. Kalau kamu tidak melakukannya, itu perintah Allah dalam bab membantu orang beriman, nescaya akan berlaku. Apa yang berlaku tu? Fitnah. Apa makna fitnah? Fitnah ni bukan fitnah cakap Melayu tu, ya. Ujian tu apa? Itu kena merujuk kepada tafsir. Dia kata tahdus fitnatun azimatun. Pasti akan berlaku satu fitnah yang besar ataupun ujian yang besar. Apa kata tafsir? Biquwwatil kufri wa dha'fil islami. Mesti akan berlaku satu fitnah yang besar pada masyarakat Islam, iaitu orang kafir akan jadi kuat dan orang Islam akan jadi lemah kalau tidak beramal dengan benda ini, ya. Itu dia makna fitnatun kabirun, ya. Fitnah ni dimaksudkan ialah, dia kata fitnatun azimatun, makna satu fitnah yang amat besar, biquwwatil kufri, dengan kuatnya orang kafir, wa dha'fil islami, lemahnya orang Islam. Okey, takun fitnatun, patu fitnatun fil ardi. Apa makna fil ardi? Di muka bumi ini yang kita diam ni lah, planet kita ini. Wah, apa perkataan selepas dia? Fasadun. Apa makna fasadun? Kerosakan. Kenapa dia bagi depan? Fitnatun wa fasadun. Apa tu? Waw ni, waw ataf ni dipanggil ma'tuf. Ma'tuf, ya. Nescaya akan berlaku fitnah, iaitu fitnah yang besar di muka bumi ini. Wa fasadun, kerosakan. Apa perkataan selepas dia? Kabirun. Apa makna kabirun? Yang besar. Okey, apa dia yang besar tu? Mafsadatun kabiratun fid din wad dunya. Kata ulama tafsir, makna satu kerosakan yang besar yang akan berlaku kepada fid din, dalam agama kita sendiri, wad dunya, dan dunia. Kerana apa? Kekuasaan itu akan dipegang oleh orang kafir. Maka orang kafir dia tidak ada apa ni peraturan yang dia pegang, tak ada kitab nak pegang, maka negara ataupun muka bumi ni akan rusak, hancur. Sebab itulah Allah suruh, ya, orang yang beriman yang kena jaga. Sebab tu kita ditugaskan menjadi khalifah, makna kita yang menjadi pemerintah. Okey, wa fasadun kabirun. Ada tanda wakaf tuan-tuan? Sad lam ya. Oh. Habis dah. 73. Oh gitu. Dah pukul 10 dah. Tepat. Ui. Hebat bajetnya. Okey, sekejap tuan-tuan. Kita habiskan sekejap, ulang semula. Okey, wa alladzina kafaru, mereka telah kafir, kufur, ba'dhum, sebahagian, hum, mereka adalah awliya'u ba'd, pelindung atau penolong-penolong kepada sebahagian yang lain. Fala yunasiruhum mu'min. Ada tak? Tak ada. Jangan tambah. Ini bukan ayat Quran, ni tafsir. Penafsirannya mana orang beriman tak boleh tolong mereka. Okey. Illa jika tidak taf'alu, taf'alu antum, kamu melakukan hu,
akannya, iaitu perintah Allah Ta'ala dalam bab ayat ini, takun, pasti akan berlaku. Fitnatun, ujian, fil ardi, di muka bumi ini, wa fasadun kabirun, dan kerosakan yang besar. Ya, kalau tuan-tuan nak tengok penafsiran ayat ni, bukalah kita tafsir, maka dia akan lebih memberikan kepada kita penjelasan untuk kita beramal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.